Banyak air keluar, ada nampak air tadi Alam impian. Pukul 2 petang, 6 pagi besok pukul lepas. 3 petang 6 pagi besok 2 lepas. petang hari Sabtu tu, pagi Ahad 6 pagi baru lepas balik rumah. Itu pun jumpa Zahad. Pukul 3 pagi jumpa Zahad naik motor. Datang apa hal? Bini dia sangkut 8 jam kat situ, tinggal kereta, bawa bini dia, ambil bini dia satu jalan boleh balik. Ikut pula. Kereta apa bini dia bawa? Beza kot. Oh beza, yelah beza. Kancil itu ni kancil bini dia bawa. Dah jual kancil. Beza lah. Tinggal kat tempat tu. Tak tahu. Balik ikut mana? Ikut alam budiman. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Selamat pagi. Okey, hari ni kita nak pergi tengok kereta banjir Kereta tenggelam. Tapi tak tahu tenggelam macam mana. Ini dengan owner ni. Jadi ni kita dalam perjalanan ke Shah Alam, Seksyen 26. Shah Alam Seksyen 26 kan? Shah Alam Seksyen 26. Jadi kita tengok dulu kereta tu macam mana, tenggelam dia macam mana. Kita cuba tengok kalau boleh start, boleh jalan, kita boleh bawa balik lah. Sekarang kita berada di Seksyen 15. Seksyen 15, 14. Kita ke Seksyen 26. Persiaran Selangor. Sekarang persiaran Selangor Okey sahabat-sahabat. Okey, kita dah nak sampai dah. Dah sampai dah kira ni dekat Seksyen 26. Kita tengok dulu kereta suara. Ni abang ni punya anak bawa. Itu hari pun tak boleh nak bawa, tinggal lah dekat tempat kerja. Kita tengok dulu, tengok macam mana boleh bawa balik. Boleh start kereta. Okey, kita dah sampai dah dekat Seksyen 26. Warehouse Tiong 6. Kita tunggu kejap anak abang ni keluar. Proses kita nak ambil pas ni, nak masuk dalam ni. Itu hari dalam ni pun banjir tu itu hari. Nah. Ini memang masalah security. Okey. Lesen juga Kereta tenggelam itu ni sampai mana? Kereta tenggelam sampai mana tu ni? Sini ada. Wow. So sampai steering Okey. Ada kereta lain ke kat dalam selain daripada? Ada sebelah tu ada kereta. Ada lagi. Pun belum jalan lagi Belum lagi Okey, sebelum tu kita tengok dulu dia punya banjir dia macam mana. Banjir owner cakap macam area steering itu ni, tapi nampak macam seat dia ni tak ada basah pun. Kita tengok ada air tak, kesan-kesan air tak dekat dia punya fuse box ni. Biasa kalau Iswara carburetor, Wira carburetor ni dia tak rumit sangat Dia sebab dia bukan kereta yang ada pakai elektronik lah, macam ECU, TCU, ABS unit, SRS unit. Ini Iswara ni dia, Iswara kereta-kereta carburetor ni dia tak ada rumit sangat. Kita kena tengok dulu dekat mana dia punya tahap banjir dia. Area seat dek area steering tapi tak basah pun ni. Dah kering tu, dah buka tu. Buka keluar. Owner ni dah jemur dah seat itu hari. Okey lah, kita tengok dekat bawah-bawah ni semua kering lah. Kita nampak dia dah kering. Kalau nak ikutkan dah lebih kurang dalam 19 hari bulan itu hari. Sekarang dah 27. Lebih kurang dalam 8 hari lah kereta ni. Jadi tak ada masalah kot kalau tengok dia punya
apa ni, wire-wire, soket-soket dia ni, fuse box dia ni. Ini pun biasa pun fuse box ni pun kalau basah pun tengoklah macam mana dia punya soket, ataupun dia punya relay. Itu je lah biasanya. Jadi korang keringkan je lah. Dekat sini pun biasanya pun ada relay untuk radiator fan motor, power window dengan signal punya relay. Jadi kalau ikut owner kasih tahu, kereta ni tenggelam sampai separuh kereta ni. Jadi dah tentu-tentu air tu dia masuk dekat dalam combustion chamber, dekat dalam ruang mampatan. Jadi kita buka spark plug dia untuk keluarkan air. Distributor tu pun kita buka untuk keringkan dulu distributor tu. Kalau macam suara ni, satu je suara Wira ke ataupun kereta-kereta yang lain, satu je. Dia jangan masuk dekat dalam ni je. Kalau masuk dalam ruang ni, ruang angin ni, masuk dalam karburator, dia masuk dalam enjin, dia duduk dekat dalam dia punya piston, dalam dia punya mampatan, ruang mampatan tu. Bila korang start, tu yang boleh menyebabkan enjin pecah tu. Satu dia akan tangkap conrod lah. Conrod korang bengkok. Lepas tu kalau conrod tu patah, dia akan langgar korang punya blok. Korang punya blok pula dia akan pecah. Tu je lah. Jadi kita buka dulu dia punya spark plug. Nanti kita start, keluarkan kalau ada air dekat dalam. Satu lagi, air tu akan masuk daripada sistem exhaust lah. Dia akan masuk melalui exhaust valve. Slow yang gerak-gerak sangat. Sini Cara kamu? Ada. Cara kamu. Yalah, mana tahu ada member siapa-siapa ke dia boleh buat sendiri kan. Mana tahu. Ya. Wah, ni dalam ni ada air ni. Oh. Wah, air. Ada air dalam ni. Ada air Dia kalau jenis yang macam ni, kalau boleh korang keringkan lah. Kalau korang nak buka, kalau boleh korang keringkan. Sebab dalam ni kadang-kadang dia boleh short ni. Tepi tu. Mau dibayar ni. Nampak tu air bertakung dekat Africa Housing tu. Ini confirm ni air masuk dalam dah ni bang. Nak remok. Okey, Man buat kerja. Kita buka dulu satu persatu spark plug kabel ni keluar. Kalau ada angin sedap lah. Ini kita tiup pakai mulut je. Tak apa, kalau tak ada angin pun tak apa. Jadi janji korang buka, korang jemur. Jemur. Tak kisahlah 2-3 hari ke 4 hari ke seminggu ke. Kan, man je. Bukan nak ke mana pun kan. Janji semua kering. Kereta korang boleh start. Tak ada masalah. Oh, tak apa, biar. Nah. Kita buka satu-satu spark plug dia keluar dulu. Air tu naik kejap tak berasa pun. Dia dah tinggi. Oh, cepatlah dia punya air naik. Dia start hujan tadi pukul berapa? Pagi lah hujan lah. Cuma dia tak ada lebat. Tak banjir pun lagi. Dia cuma dalam pukul 3 tu sampai pukul 4 tu dah naik air lah. Tinggi terus. Masa mula-mula kena tu ada start? Tak ada. Tolak air. Nasib tak start. Dia macam ni je. Kalau kereta masuk air, banjir, tenggelam sampai ke enjin, jangan start enjin. Biarkan, jangan start enjin. Kalau nak selamat, tak nak kos ribu-ribu, jangan start enjin. Dalam tu dia sampai kat steering Yang masa tolak sini air tu berkocak-kocak. Tolak kocak lah. Kocak-kocak. Kocak-kocak je masuk dalam ni. Dari mana tolak ni? Sana sampai depan ni dekat je.
Dalam tu, depan tu sikit sampai dekat tengah tu. Dekat bonggol tu. Itu sampai sini. Sampai sini dah kering tu betul lah. Tempat-tempat tu tinggi sikit. Nampak air yang penuh lah, air ni. Ya. Masuk dalam dia punya combustion chamber air dia ni. Penuh air dalam. Air Air. dalam dia punya combustion chamber dia. Distributor ni kalau dapat korang jemur dulu, kasih kering betul-betul, baru start enjin. Kalau ada kompresor, ada angin, korang bolehlah tembak dulu kan, lagi cantik. Kalau misalnya kata barang-barang parts elektronik yang korang buat, dapat tembak angin dulu baru jemur kan. Kalau misalnya kata angin kompresor korang tak ada, korang kumpulkanlah semua. Korang bawa pergi bengkel, pinjamlah diorang punya angin, diorang tak kisah punya kan. Tembak satu persatu. Kalau kau nak hulu-hululah sikit buat bayar bil api. Ni kantin bagulah. Dia punya makanan dia bayar bulan-bulan. Dia makan dengan 3 kali sehari kat sini kan. Dia orang yang makan sini. Ada orang makan sini. Masak pun Bangla je masak. Habis kalau Nabi nak makan kantin mana? Sebelah ni tutup Ahad. Hujung ni. Tuhan tutup betul makan kat mana? Lalu kat luar makan. Itu yang ni forum ni. Ni forum. Nabi dulu forum ni. Forum Nabi belakang ni sana. Jadi kalau nak keluar jadi kan, bonet, dia nak buka bonet Abah. Tak apa. Ini lagi kan ni, hilang terus kereta ni, dia pergi tempat lain. Mana ni? Hilang terus. Tak nampak terus. Bila dia tolak sini kereta ni? Hari petang sikit, petang dah belum dah lagi sebelum hujan lebat tu, tolak dulu. Ada tu. Kerja tu. Tak datang dia tak lari. Melayu. Dia. Tarik dia. Kita dah buka dia punya spark plug tu, 4 spark plug kita dah buka. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dalam combustion chamber tu dia ada air. Jadi dia penuh dengan air. Jadi tak tahulah owner ada start ke tak ada start ke, aku tak pasti. Tapi owner cakap dia tak ada start lah. Jadi kalau macam ni, biasanya kita tengoklah dia punya sistem ni dia tak rumit sangat. Kalau boleh korang buka dia punya distributor ni,
kat luar ni. Dia punya cap distributor tu korang buka, kalau boleh korang jemur dulu. Jemur dulu. Keringkan dulu. Dengan dia punya cap ni, kalau ada air pun korang bersihkan. Lepas tu korang tengoklah macam korang tengoklah yang dekat depan-depan enjin ni. Relay-relay ke fuse box ataupun soket-soket yang berkenaan dengan sistem elektronik yang ada kat depan. Tak kisahlah wiper motor ke apa barang pun lah yang korang boleh keringkan, korang keringkan dulu. Keringkan dulu. Macam ni dekat sini aku tak buat tu semua. Aku sekadar nak hidupkan enjin ni je. Yang penting keluarkan air dekat dalam ruang mampatan tu. Lepas tu pastikan distributor ada api. Enjin boleh start. Kipas jalan. Kipas radiator jalan. Sebab kereta ni aku nak bawa balik kat workshop. Sebelum kita start, soket untuk distributor ni kita cabutkan dulu. Kita nak keluarkan air dulu daripada dalam dalam converter chamber tu. Kita start spark plug 44 buka. Okey, abang start. Aduh, bunyi ketik-ketik lah pula. Aduh, masalah starter ni. Apa pula masalah starter ni? Ini kalau dah dapat payment baru bayar lah. Tak dapat payment tak bayar lagi. Okey, sahabat-sahabat yang ketik-ketik tadi tu wire switch untuk starter motor tu putus. Jadi kita bypass je lah. Tengok lagi. Okey. Banyak air keluar. Ada nampak air tadi Okey, kita relax jap. Ada nampak air pancut dia Itu kalau kita tak buang air tu, kalau kita start kereta dia masuk dekat dalam ruang pembakaran kan, valve tutup, piston naik, habis jalan enjin. Boleh bang, boleh. Okey, kita pasang dia punya distributor cap dulu. Pegang. Masuk TV ni. Okey, Nabil, ambil satu spark plug atas tu. Satu. Pakai satu. Kita nak test pula dia punya distributor ada api ke tak ada api. Ni ya? Ada api je. Ada kunci on tak? On. 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 Okey. Ni ya. Okey, set. Okey, ada api, distributor dia ada api. Jadi satu plug kita dah test, plug pun ada api. Kita try satu-satu plug dulu. Alright. Plug nombor 2 pun ada api. Okey. Alright. Plug
Plak nombor 3 pun ada api. Okey. Okey. Alright. Plak nombor 4 pun ada api. Okey, cuba start. Sekejap, mati kan? Mati. Okey, final kita keluarkan belen-belen air dalam ruang mampatan tu. Okey. Okey, agak-agak kalau rasa dah okey, dah tak ada air dekat dalam ruang mampatan tu, kita pasang plug. Kalau setakat sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Kalau dekat workshop bolehlah kita tembak pakai angin. Okey, kita pasang satu persatu spark plug dia. Okey, kereta ni aku buat dekat tempat kerja owner Tempat kerja owner ni aku buat janji kereta ni boleh start. Kereta ni janji boleh jalan, boleh bawa pergi workshop. Yang penting dia punya radiator fan motor jalan. Yang lain-lain tu tak penting sangat lah. Yang lain-lain tu nanti baru tengok dekat workshop lah. Macam korang yang kereta korang ada dekat rumah, korang boleh buka man-man, boleh bersihkan dulu daripada sekecil-kecil electronic parts sampailah sebesar-besar electronic parts. Korang boleh buka dulu satu persatu, boleh jemur, boleh bersihkan, boleh keringkan. Sebelum korang on switch start kereta tu, korang boleh jemur dulu, boleh bersihkan dulu. Macam aku dekat sini tak boleh nak buat dekat sini semua kan. Janji yang penting kereta boleh start, boleh bawa kat workshop. Dekat workshop nanti baru kita tengok benda-benda lain yang kita boleh buat lah. Okey sahabat-sahabat, senang je. Korang boleh buat, semua boleh buat punya. Korang jangan takut-takut. Korang kena yakin. Kalau korang hantar kedai, memang makan ribu-ribu lah. Tapi kalau korang buat macam ni, setakat 200-300 lah. Sebab minyak hitam, minyak gearbox, kemungkinan besar pun tak sampai lah. Jadi banyak korang jimat. Jadi boleh kurangkan korang punya kerugian tu. Cuma yang lebih kederat dengan masa korang je. Untuk ambil masa bersihkan, keringkan semua parts-parts korang yang basah tu. Okey, kita standby nak start kereta. Kita pasang dulu dia punya spark plug kabel. Satu, tiga, empat, dua. Okey bang, cuba bang start. Ni, start. Start. Okey. Start. Okey, start. On kunci ya? On. Ya. On. On mak on lah. Tak ada. Nak kalau nak beli boleh. Dah beli petrol? Tak apa. Ada biar. Beli boleh. Tong ada ke? Tong ada ke? Dalam belakang tu ada tong minyak hitam ke? Minyak hitam ada sikit tu. Biasa.
Okey, kereta pun dah boleh start. Alhamdulillah. Kita running dulu enjin ni, bagi panas enjin dia. Sambil-sambil tu kita boleh tengok satu persatu. Dekat bahagian sebelah timing belt tengok dia punya alternator, dia punya bearing-bearing, tengok ada tak bunyi pasal dah berendam dengan air kan. Jadi macam minyak hitam, minyak gearbox, korang jangan lupa tukar. Radiator fan motor, condenser fan motor, korang tinjau-tinjau tengok ada jalan ke tak ada jalan. Lepas tu yang exceptional macam minyak power steering, minyak brake, walaupun korang ada tutup brake master pump tu dengan power steering tank dengan penutup, tapi kadang-kadang seal dia biasa tak kuat biasa dah lama kadang dia tekanan air tu dia boleh menolak air tu masuk dekat dalam dia punya tank. Jadi elok tukarlah, bukan mahal sangat pun Kalau dia punya fuel tank macam mana pula bang? Dia punya petrol tak ada masuk air ke? Tak ada bercampur dengan air ke? Okey, kalau untuk petrol ni, ini satu perkara yang subjektif lah. Dia bukan cakap dia tak bercampur dengan air, tapi masa proses kita, masa kita start tadi mula-mula tadi, kita dah keluarkan air daripada fuel line yang dekat-dekat depan-depan tu. Jadi masa kita start tadi, dia keluar sekali dengan air dekat lubang plug tadi. Jadi kalau kata untuk fuel tank dekat belakang, bukan cakap dia tak boleh masuk air, boleh masuk air Dia boleh masuk daripada korang punya fuel cap, daripada korang punya fuel pump, korang punya sending unit. Tengok macam mana keadaan Tapi kalau misalnya kata kereta korang boleh start, boleh jalan, tak ada masalah. Petrol korang pun habiskan petrol yang ada. Lepas tu korang boleh tukar petrol yang barulah. Sekali dengan fuel filter sekali. Okey, settle lah suara ni. Kita dah start. Kita bawa balik workshop dulu. Tengok kat workshop boleh buat apa. Dekat workshop nanti baru kita tengok lah. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, on the way balik workshop. Settle lah kereta ni, alhamdulillah. Tapi ada lagi lah benda-benda lain yang kita kena check jugalah kereta ni Sebab kereta ni dia tenggelam sampai air filter tu lah, enjin tu semua tenggelam lah senang cakap. Dia punya carburetor, dia punya enjin semua masuk air dah. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, kereta ni pun dah siap, dah boleh start. Jadi bukan kata siap lah, adalah benda-benda lain yang aku nak check. Yang penting kereta ni sampai dulu kat workshop. Okey. Jadi daripada section 26 Shah Alam tadi, aku dah bawa sampai ke Subang. Jadi sekarang ni kereta ni dia tenggelam sampai wiper tu Jadi dekat dalam steering tu separuh daripada kereta ni tenggelam dengan air. Jadi nasib owner pun tak start kereta. Owner tolak kereta ni ke tepi. Pun banjir juga. Bila naik atas tolak lagi, sampailah dia dapat sampai hard steering tu je. Jadi kalau untuk suara Wira ni, macam aku cakap dengan korang tadi, dia punya sistem tu dia tak rumit. Sebab dia carburetor Yang jenis carburetor yang macam elektronik punya parts, macam relay wiper, macam wiper motor, macam fuse box. Terpulang pada korang nak keringkan dulu, korang keringkan dulu. Relax, man buat kerja. Korang keringkan dulu. Jadi yang paling penting sekarang ni, korang punya spark plug ni kena buka. Spark plug kena buka. Takut air dekat dalam, confirm lah air dekat dalam Jadi air tu masuk melalui korang punya air cleaner ni, dia masuk dalam carburetor. Lepas tu dia masuk dekat dalam korang punya sistem pembakaran. Lepas tu korang punya distributor ni, kalau boleh korang buka dulu. Korang buka cap ni, ada dua skru size skru bunga ni. Buka. Lepas tu dalam tu dia punya rotor, dia punya cover dalam tu korang buka. Kalau korang boleh bersihkan, keringkan dulu. Keringkan dulu, jangan start dulu. Sebab kalau misal kata korang start, dia ada short dekat situ, dia boleh merosakkan korang punya distributor. Boleh merosakkan korang punya distributor. Kalau korang tak kisah, tak kisahlah. Dia sebenarnya ada yang masuk air juga distributor ni. Kadang bila korang start, okey je. Kadang dia jerking, bila dia dah panas, dia okey. Tapi kalau boleh, korang keringkan dulu dalam ni. Supaya dia punya spark tu dia tak short dengan benda-benda lain lah. Jadi macam dekat sebelah dalam. Jadi macam dekat sebelah dalam ni, sebelah dalam kereta ni, korang tengoklah, sebab dia punya elektronik ni biasanya dia tahan dengan air. Tapi jangan sampai dia basah, korang start. Kalau boleh korang keringkan dulu. Korang keringkan dulu, tak ada masalah tu. Slow-slow buat kerja. Macam fuse box, macam soket-soket ni yang mana ada air, korang boleh buka.
Boleh keringkan wire-wire dekat bawah ni macam radio tu. Sebelum kau on kunci, semua korang pastikan sistem elektronik. Macam radio, kalau korang sayang dan radio, sayangkan mungkin aksesori part yang korang pasang, kalau boleh jangan on kunci dulu, tanggalkan negatif bateri. Lepas tu korang keringkan dulu, jangan start. Kalau korang tak nak kos yang tinggi lah. Jadi benda-benda yang macam tu basic. Memanglah kalau nak ikutkan radio tak ada pun tak apa, kan? Tapi kalau boleh korang minimizekan korang punya kerugian, lagi cantik. Jadi macam untuk yang paling penting lah, yang paling penting tadi, spark plug buka. Spark plug buka. Lepas tu pastikan air dekat dalam ruang mampatan tu, ruang pembakaran tu korang keluarkan. Dengan cara korang start kereta tu. Tapi pastikan korang punya distributor dah kering. Tapi dalam distributor tu, kalau korang start pun korang boleh disconnect dulu dia punya soket. Yang penting kita nak piston tu tolak air tu keluar. Masa kau start, macam aku tunjukkan dengan korang tadi, bila start air tu mancuk keluar kan. Jadi banyak yang kos tinggi, rosak, enjin korang pecah pasal air dekat dalam ruang mampatan. Bila air dalam ruang mampatan, korang kena tahu dia punya compression sesebuah enjin ni dia tinggi. Kalau nak kata diesel lagi tinggi, petrol pun tinggi juga. Tapi kalau misal kata masuk dalam ruang pembakaran, masa proses mampatan, compression, 4 valve tu dia tutup, exhaust dengan intake tutup. Lepas tu dia akan kompreskan apa yang ada dekat ruang pembakaran tu. Jadi kalau ada benda asing selain daripada petrol dan udara, bisa kata air ataupun minyak yang banyak dekat dalam kau punya carburetor chamber, boleh menyebabkan korang punya conrod bengkok. Conrod kau bengkok, kau punya crankshaft boleh patah. Conrod kau pun boleh patah. Bila patah, daripada tekanan enjin kau tu, dia akan hantam korang punya conrod, hantam korang punya silinder block. Silinder block kau pula pecah. Jadi kita kena ingat, ini bukan cakap walaupun bukan Mercedes BM, tapi Iswara 1.5, Wira 1.5, 4G15 punya enjin bukan macam Honda, macam Mercedes. Mercedes murah lagi enjin dia tau. Iswara 1.5, Wira 1.5, 1,900, 2,000 lebih harga dia sekarang. Bukan senang nak dapat enjin 1.5. Kalau 1.3 pun dah dekat 1,500, 1,600, 1,700. Belum pasang apa semua lagi kan. Jadi ini untuk basic lah, untuk basic yang jenis kereta carburetor tak ada ECU, bukan fully elektronik. Jadi kalau yang jenis elektronik, fully elektronik, korang tengok dia sama je, basic dia sama je. Cuma ni aku dapat Iswara ni pasal tenggelam banjir. Jadi banyak kereta yang aku terima, tapi aku tak buat. Aku tak ambil banyak. Sebab itu hari pun bengkel aku pun itu hari pun banjir. Jadi lepas banjir itu hari pun banyak kerja yang kita orang kena buat, kena bersihkan macam-macam. Mesin ni semua kita kena clearkan, bersihkan, jemur apa semua. Jadi aku tak ambil. Jadi aku tak dapat nak tunjukkan dengan korang. Jadi untuk Iswara ni, pasal owner ni dah biasa dengan aku, jadi dia pujuk aku pun banyak kali. Jadi aku terpaksa pergi dekat tempat kerja dia untuk hidupkan je kereta ni. Jadi aku tak dapat nak tunjukkan dengan korang yang jenis fully elektronik. Macam misal kata korang pakai kereta yang jenis fuel injection, korang kena pastikan, korang kena kenal pasti dekat mana korang punya ECU, electronic control unit, korang punya TCU, transmission control unit. Korang kena pastikan dekat mana korang punya SRS unit. Macam korang punya modul-modul yang lain, macam alarm punya modul ataupun apa benda lah yang ada dekat bawah. Kalau boleh korang buka, korang keringkan dulu. Korang keringkan dulu, man-man, relax buat kerja man-man. Korang keringkan dulu. Macam meter ni, kalau korang nak buka pun boleh, korang buka meter tu, korang jemur. Korang buka satu-satu. Power window punya switch, semualah yang berkenaan dengan elektronik, buat man-man, relax, keringkan semua. Lepas tu sambil-sambil tu baru korang boleh keluarkan air dekat dalam carburetor chamber tu. Air dalam carburetor chamber. Okey, setelah korang punya sistem elektronik, relay, fuse box, apa barang pun yang berkenaan dengan elektronik
Korang dah buka, korang dah keringkan, lepas tu baru korang test satu-satu ni. Spark plug ni. Spark plug ni kau test satu-satu. Spark plug ni sebenarnya tak ada masalah pun kalau berendam dengan banjir. Kalau korang bersihkan, jemur balik, memang boleh pakai balik. Cuma kita nak pastikan korang punya distributor ni ada api ke tak ada api. Jadi lepas semuanya okey, lepas distributor korang dah check ada api apa semua, okey, baru korang buat tapi masa korang nak start kereta tu, korang tanggalkan je ni soket untuk distributor ni, tanggalkan je dulu, tak ada masalah. Kita nak keluarkan air dekat dalam tu. Jadi bila korang start kereta tanpa ada plug yang terpasang dekat enjin tu, jadi bila korang start, air tu dia akan keluar. Air dalam combustion chamber tu dia akan keluar. Lepas tu air daripada sikit-sikit daripada intake manifold yang ada dekat dalam tu, dia akan sikit-sikit masuk dalam ruang pembakaran korang dan dia akan ikut keluar. Man-man buat kerja tak payah kelang kabut. Janji korang boleh minimizekan korang punya kerugian. Jadi kalau benda yang exceptional, macam minyak enjin korang tukar, minyak gearbox korang tukar, kalau misal kata korang punya fuel line, untuk petrol korang boleh buka dia punya pipe, lepas tu korang start bagi keluar yang ada dekat depan-depan fuel line tu, mungkin ada air ke apa. Tengok macam mana lah korang nak buat, slow-slow, man-man, tak ada masalah tu. Jadi misal kata dekat exhaust pun sama juga. Exhaust pun kalau korang tak buka pun tak apa tu, dia ada air dekat dalam, nanti dia dah panas, dia dah kering lah. Sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, video aku pun ni dah panjang sangat. Jadi ada banyak benda yang aku nak kasih tahu, aku nak ceritakan. Jadi kalau misal kata korang rasa macam ada perkara benda yang aku tak kasih tahu, yang aku tak cakap, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang rasa macam nak tanya, korang boleh tanya dekat komen. Kalau misal kata sempat aku jawab, aku jawab. Okey sahabat-sahabat, kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa tekan button subscribe, like, komen, and jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum selalu.